أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, lagi muliakan, yang berbahagia, Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin, Yang berusaha tim pengurusan Gema Nur Imam, juga muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia serta taufik dan hidayahnya, kita dapat berkumpul bersama-sama pada malam ini bagi mengikuti kuliah maghrib iaitu pengajian ilmu tauhid syarah matan al-Barahin jilid 2. Mempelajari ilmu tauhid ini adalah amat penting kerana ia menjadi tuntutan fardu ain untuk kita semua sebagai umat Islam. Semoga kita dikurniakan keberkahan dalam usaha kita untuk menuntut ilmu ini. Amin. Bagi memberkati taman syurga kita pada malam ini dengan penuh takzimnya, saya mempersilakan Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin untuk memulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua ibu bapa kita yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini untuk Palestin. Wahai Allah, seperti mana kau hantar para malaikat untuk memenangkan perang Badar, kau hantarkan jugalah ya Allah tentera-tenteramu di kalangan para malaikat untuk membantu saudara-saudara kami di Palestin. Wahai Allah, kami bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, di kalangan kami pasti ada yang tidak ditolakkan doanya kerana kecintaannya kepadamu. Ya Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, turunkanlah bantuan kamu kepada Allah ahli Palestin, tentera Palestin seperti mana kau turunkan bantuan malaikat kepada tentera Badar. Kami mohon kepadamu ya Allah, kau turunkanlah bantuan ketenteraan kepada penduduk Palestin, wahai Allah, daripada langit, daripada sisi kami. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah memakbulkan doa kami, insya-Allah. Amin ya Allah. Dipersilakan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تفضل أستاذ. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati Puan Nusniati binti Mansur bersama barisan kepimpinan Gema Nur Iman. Hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rafa' syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dicurahkan kepada kita, diberi kita kesihatan yang baik, dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam satu majlis yang mulia, majlis ilmu, apatah lagi dalam bab tauhid, belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, membuka pintu kepahamannya kepada kita insya-Allah. Amin. Hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dah selesai bab sifat-sifat mustahil bagi sifat-sifat ma'ani kudurat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu sifat-sifat ma'ani. Dan kita dah selesai sifat-sifat mustahil bagi ketujuh sifat ma'ani. Malam ini kita masuk pada sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang seterusnya, iaitu bagi sifat-sifat ma'nawiyah. Sifat-sifat ma'nawiyah. Sifat, ada 7 sifat ma'ani dan ada 7 sifat ma'nawiyah. Yang kita panggil sifatul hal. Sifat yang menggambarkan keadaan. Sifat kudurat itu iaitu Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Ma'nawiyahnya iaitu keadaan Allah Subhanahu wa taala itu memang maha berkuasa, sentiasa berkuasa. Keadaan Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa. Mudah kita faham. Dulu saya beri contoh, orang yang mempunyai harta, orang yang mempunyai harta yang banyak, maka kita panggil dia hartawan, hartawan. Jadi hartawan itu adalah maknawiyah dia. Yang mempunyai banyak harta tu maknawinya, ma'ani dia, nak menggambarkan orang itu mempunyai banyak harta, maka kita sebut dia hartawan. Macam nak menggambarkan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan sifat kudrat, maka kita katakan kaunuhu qadiran. Maka sifatul hal, keadaan Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa. Ingat mudah faham bila saya sebut begitu. Jadi kita masuk jadi pada malam ini maknanya kita nak masuk pada sifat-sifat yang mustahil bagi sifat-sifat maknawiyah yang 7 itu juga. Kaunuhu hayyan, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 7 sifat ma'ani. Lawannya malam ni kita nak bahas insya-Allah, sebab lawan bagi sifat ma'nawiyah ini
adalah sama juga, ya. Sama juga dengan lawan sifat ma'ani, ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa adadus sifatil ma'nawiyah wadihatun min hadhihi. Ini kata pengarang, ya, kata al-imam al-imam as-Sanusi, ya, dalam kitabnya yang asal risalah matan Ummul Barahid, ya. Wa adadus sifat, dan lawan bagi sifat-sifat. Apa maksud sifat ni? Sifatil ma'nawiyah, sifat-sifat ma'nawiyah. Kaunuhu qadran sampailah kaunuhu mutakalliman, ya. Ini 7 sifat, sifat-sifat ma'nawiyah. Dan lawan bagi sifat-sifat ma'nawiyah di sini adalah jelas, ya. Wadihatun, ya, jelas. Berpandukan kepada lawan sifat-sifat ma'ani. Ini yang saya sebut tadi, sama je, ya. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi ada sedikit perbezaan, ya, sedikit perbezaan. Oleh kerana kelihatan sifat-sifat ma'ani dan sifat-sifat ma'nawiyah itu hampir sama, ya. Hampir sama. 7 sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Ada 7 sifat. Diulang semula hanya dalam 7 sifat ma'nawiyah, seolah-olah nak menggambarkan hal, keadaan sifat ma'ani tadi, ya, yang dipanggil sifat ma'nawiyah. Macam saya sebut bagi contoh, nak menggambarkan orang yang mempunyai harta yang banyak, maka disebut hartawan ataupun jutawan, kan? Mempunyai harta atau wang yang banyak, disebut hartawan ataupun jutawan. Jadi hartawan ataupun jutawan itu sifatul hal, nak menggambarkan orang itu banyak harta. Jadi sifat-sifat ma'nawiyah ini nak menggambarkan 7 sifat ma'ani Allahu subhanahu wa ta'ala. Sebab itu pendekatan Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, ya, berbeza sedikit dengan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari berpendapat cukup kita mengaji sifat tauhid, sifat-sifat Allahu subhanahu wa ta'ala ini sampai 13 sifat sahaja, iaitu sampai kepada sifat-sifat ma'ani sahaja, ya. Ni saya ingat sebelum ni saya tak pernah cakap perkara ni, kan. Malam ni jadi malam ni saya harap tak ada orang terperanjat lah, ya. Jadi kalau 13 sifat, macam mana pula tak cukup 20 sifat? Kita mengaji sifat 20. Itu sedikit perbezaan yang saya sebut tadi. Tetapi kita di Nusantara ini, alam Melayu ini, memang kita dah menerima iaitu apa yang dibawa oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya, yang menambah 7 lagi sifat ma'nawiyah ini, sebagai tambahan mencukupkan 20 sifat, ya. Untuk melengkapkan 20 sifat, ya. Cuma kita dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita di alam Nusantara Melayu ini, kita berpegang kepada 20 sifat lah, ya. 20 sifat. Sebab itu yang kita baca dalam kitab Imam As-Sanusi ini yang disyarah
syarah matan Imam matan Ummul Barahin yang dikarang oleh Imam As-Sanusi ni pun kita mengaji 20 sifat. Kitab-kitab tauhid yang dikarang oleh ulama-ulama Melayu, ya, kitab Risalah Tauhid, kitab apa lagi, Aqidatul Najin, ya, kitab Durrus Samin, kitab apa lagi, Faridatul Faraid, ya, Faridatul Faraid fi ilmu tauhid, kan. Kitab itu semua kitab orang pondok. Kita kesemuanya mengajarkan, membentangkan kepada kita 20 sifat yang wajib bagi Allahu Subhanahu wa taala. Jadi percanggahan itu tidaklah tidaklah terlalu ketara, ya. Sebab apa? Bila kita belajar sifat yang wajib dan sifat yang mustahil ini, baru kita nampak bahawa dalil kepada sifat ma'ani, sifat ma'ani dengan dalil-dalil bagi 7 lagi sifat ma'nawiyah adalah dalil yang sama, ya. Sama ada dalil akal ataupun dalil naqal. Dalil hukum akalnya dan juga dalil hukum syaraknya adalah sama, ya, adalah sama bagi 7 sifat ma'ani dan juga 7 sifat ma'nawiyah. Jadi sebab itu dalam matan Ummul Barahin ini Al-Imam As-Sanusi sebutkan tadi, ya, yang saya bacakan matannya tadi. Dan lawan bagi sifat-sifat ma'nawiyah di sini adalah jelas berpandukan kepada lawan sifat-sifat ma'ani. Dalil yang sama juga. Mengaji bab mustahil, ya, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah dalam sifat ma'nawiyah ini sama dalilnya dengan sifat ma'ani. Itu yang nak disebut oleh Al-Imam As-Sanusi. Kita tengok syarah, syarah di bawah tu, ya. Dalam kalau nanti ada yang nak tanya, bolehlah tanya kemudian, ya. Saya syarahkan dulu, ya. Dalam matan ini Al-Imam As-Sanusi menjelaskan berkenaan dengan lawan bagi sifat ma'nawiyah, ya. Secara ringkasnya, lawan bagi sifat ma'nawiyah dapat difahami berdasarkan kepada lawan sifat ma'ani, ya. Kudurat, apa arti kudurat? Maha berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Lawannya lemah. Mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat lemah. Faham dah kita kat situ, ya. Itu antara sifat wajib dan sifat mustahil. Itu sifat ma'ani. Sama macam orang yang mempunyai harta dan orang yang tidak mempunyai harta. Lawannya maknanya orang yang berharta, lawannya apa? Orang yang tak berharta ataupun orang miskin, ya. Jadi bila kita sebut sifatul hal, nak menggambarkan orang itu banyak harta, kita panggil hartawan. Itu dia punya ma'nawiyah dia, kan. Jadi lawannya apa? Miskin, kan. Contohnya yang lawan bagi hartawan tadi apa? Miskin ataupun papa kedana, ya. Itu lawan bagi menggambarkan apa? Nak menggambarkan tak ada harta, ya. Tak ada wang ringgit, susah, miskin, ya. Nak itu miskin tadi menggambarkan tu, ya. Boleh nampak, ya. Jadi sebab itu dalilnya hampir sama, ya. Ini yang nak ditegangkan dalam syarah ini, ya. Contohnya tu dalam paragraf yang seterusnya, ya. Siapa yang ada kitab, yang ada buku.
Contohnya sifat kudrat adalah salah satu daripada sifat ma'ani yang bererti kuasa. Ya. Yang bererti kuasa. Penthabitan sifat ini adalah berdasarkan dengan dalil aqli dan naqli. Kita dah bahas panjang dulu. Ya. Dalil akalnya, ya. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa. Apa dia? Adanya alam ini. Bagaimana hebat dan kuasa Allah Subhanahu wa taala wujudnya diciptakan alam ini. Yang alam yang yang telah saya syarah dulu, ya, para ulama membahaskan sekurang-kurangnya ada 70 jenis alam yang Allah Taala ciptakan. Yang 70 ni pun kita tak larat nak baca, tak larat nak kaji, tak larat nak faham. Yang kita nampak apa? Alam manusia, alam haiwan, alam tumbuh-tumbuhan, alam laut, alam daratan, alam langit yang kita nampak. Itu pun yang kita tak tahu kan. Itu baru beberapa alam saja yang dapat kita sebut dan yang dapat kita nampak. Yang kita tak nampak, alam jin, alam malaikat, ya. Alam apa lagi? Jin ni termasuklah syaitan dan iblis yang kita tak nampak. Kita pun tak tahu. Alam lautan yang kita nampak pun kita tak dapat nak menyingkap rahsianya. Ini nak menunjukkan apa? Betapa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kudrat. Ya. Dan lawannya lemah. Ya. Itu dalil akal. Dan dalil nakalnya banyak dah dulu kita baca ayat-ayat Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa atas setiap sesuatu. Ya. Itu banyak dah. Ini contoh sifat kudrat. Ya. Ini yang disebut penthabitan sifat ini, sifat kudrat adalah berdasarkan dalil akal dan nakal. Ya. Dalil aqli dan dalil naqli. Ya. Maka ternafilah, ya, ayat seterusnya. Maka ternafilah sifat yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla, iaitu lemah al-ajzu. Ya, bila kita faham sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala, maka ternafilah sifat yang tidak layak bagi Allah. Yang ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat lemah. Ya. Berdasarkan sifat ma'ani tersebut, maka diketahui pula sifat maknawiyahnya, ya, iaitu kaunuhu qadiran, yang berarti keadaannya yang berkuasa. Boleh faham, ya? Macam keadaannya seorang tadi tu hartawan. Nak menggambarkan apa? Ma'aninya dia banyak harta. Maknanya apa? Ma'ani ni makna. Ya. Bila sebut hartawan, apa maknanya? Dia banyak harta, kan senang kita faham. Ya? Orang yang mempunyai banyak harta, itu maknanya apa? Itulah maknanya. Makna bagi hartawan. Hartawan tadi itu sifatul hal, ataupun itu maknawiyah dia. Ya? Sebab itu kita panggil sifat ma'ani itu sifat kita panggil sifat-sifat wujudiyah, ya. Wujudiyah. Contoh ma'ani orang yang berharta tadi kan, orang yang mempunyai banyak harta. Apa maksud sifat wujudiyah? Kita nampak kewujudannya, wujudiyah. Sebab kita nampak dia berharta. Ya. Sedangkan bila disebut hartawan, itu maknanya sifatul hal, nak menggambarkan dia itu banyak harta. Tetapi bila sebut hartawan itu maknanya kita tak nampak hartanya, tetapi bila disebut hanya faham. Kita akan faham bila sebut hartawan, maka dalam otak kita, pemikiran kita tergambar. Ya. Tergambar bahawa orang ni mempunyai banyak harta. Ya. Boleh faham, ya? Boleh disimpulkan dengan akal. Ya. Lain daripada kita sebut orang ini banyak harta. Banyak harta, dan kita boleh nampak orang ni banyak harta. Ya.
Wang ringgitnya, kereta besarnya, rumah, soalan itu ya, menggambarkan. Supaya mudah kita nak faham yang mana sifat wujudiyah, yang mana sifatul hal. Sifat-sifat ma'ani, sifat wujudiyah. Sifat-sifat ma'nawiyah kita panggil dia sifatul hal, ya. Okey, ya. Kita pindah paragraf yang di bawah, ya. Apabila sifat ma'nawiyah diketahui berdasarkan sifat ma'aninya, nescaya lawan bagi sifat ma'nawiyah juga diketahui daripada lawan sifat ma'ani. Ya. Jika lawan sifat kuasa ialah lemah, maka lawan bagi keadaannya yang berkuasa adalah keadaannya yang lemah. Itu saja. Ya. Keadaan orang tadi hartawan, lawannya apa? Keadaan orang itu miskin. Soalah begitu saja. Ya. Jadi kita nampak dekat situ dalilnya, dalil ma'ani dengan dalil ma'nawiyah adalah sama. Ya, adalah sama. Ini yang nak ditekankan oleh penulis, ya, oleh pengarang kitab. Jadi siapa yang ada buku, paragraf berikut tu dia nyatakan, berikut dinyatakan sifat-sifat ma'ani dan sifat-sifat ma'nawiyah berserta dengan lawannya. Gambar rajah tu, ya. Gambar rajah pada muka surat 65 dan juga 66, ya. Siapa yang ada kitab, ada buku, boleh nampak, ya. Sifat ma'ani contohnya tu kan al-qudrah, kuasa, lawannya al-ajzu, lemah. Sifat ma'nawiyahnya pula ditambah tu, ya, kaunuhu, itu keadaannya yang saya sebut tadi, sifatul hal tadi ni. Keadaannya yang berkuasa, kaunuhu qadiran, ya. Lawannya kaunuhu ajizan, keadaannya yang lemah, ya, dan seterusnya lah, ya, sifat-sifat yang lain. Jadi Imam As-Sanusi dia tak bahas panjang lah, sifat mustahil dalam sifat-sifat maknawiyah ni. Sebab apa? Sebab dalilnya pun sama, ya, dalilnya sama, cuma frasa perkataannya tu ditambah keadaannya, ya, keadaannya nak menggambarkan hal ataupun keadaan sifat maknawiyah tadi, ya. Begitu juga dengan lawannya, ya. Kita boleh ni lah, boleh kias lagi yang lain, apa lagi ma'aninya, ya. Sifat-sifat yang lain, orang yang mempunyai ilmu, ya, orang yang punyai ilmu agama yang hebat, kita panggil dia ulama, kan. Itu mempunyai ilmu agama yang hebat, yang tinggi, yang mendalam, itu dia punya ma'aninya. Ma'nawiyahnya terus kita nak menunjukkan hal orang itu banyak ilmu, kita panggil dia ulama, kan. Orang yang mempunyai kekuatan jasmani yang hebat, ya, kita nak panggil apa, ya. Dulu ni kalau dalam filem Melayu kita panggil apa, badang, ya, badang, nak menunjukkan gagah perkasanya orang itu, ya. Gagah perkasa tu ma'aninya kita sebut badang, orang tahulah, itu dia punya maknawiyahnya, ya. Hebat, ya. Jadi boleh kita kiaslah dengan sifat-sifat yang lain, ya. Termasuk tadi ni al-iradah, al-ilmu, al-hayah, as-sama', al-basar, al-kalam. 7 sifat ma'ani dan lawannya, 7 sifat ma'nawiyah dan juga lawannya, ya. Jadi ringkas sahaja perbahasan mengenai sifat-sifat mustahil, dalam sifat ma'nawiyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nak tanya apa-apa ke sebelum kita pergi pada kesimpulan? Atau saya bacakan kesimpulan dulu, ya. Kita tengok kesimpulan dulu. Berdasarkan perbahasan di atas muka surat 66, ya.
Berdasarkan perbahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahawa segala lawan sifat ma'nawiyah diketahui berdasarkan lawan daripada sifat ma'ani. Hal ini kerana sifat ma'nawiyah adalah lazim yang melazimi daripada sifat ma'ani, ya. Dan sifat ma'ani pula adalah malzum yang dilazimi, ya. Ini istilah dia, ya. Yang dilazimi oleh sifat ma'nawiyah, ya. Dari segi kaedahnya, ya, semua sifat yang menjadi lawan bagi sifat ma'ani adalah sifat yang dilawankan bagi sifat ma'nawiyah. Sekalipun hakikat kedua-duanya berbeza dari sudut wujudiyah dan haliyah. Haliyah ni mana sifatul hal tadi. Itu di segi, itu perbezaannya. Perbezaan antara sifat ma'ani iaitu sifat wujudiyah dan sifat ma'nawiyah yang kita panggil haliyah ataupun sifatul hal. Ya? Boleh faham ya, insya-Allah. Al-Imam Muhammad Al-Hudhudi menyatakan wal hasilu anna al-ma'na al-wujudi yudadul ma'na al-wujudi wal lazimu yudadul lazim. Kesimpulannya bahawa sesungguhnya suatu makna yang bersifat wujudi, ini sifat-sifat ma'ani, dilawankan dengan sifat dengan makna yang bersifat wujudi juga, ya, iaitu lawan sifat-sifat ma'ani. Dan sifat yang melaziminya, yakni sifat-sifat ma'nawiyah, dilawankan dengan sifat yang melazimi lawan, iaitu lawan sifat-sifat ma'nawiyah, ya. Macam yang saya bagi contoh, ya, orang yang mempunyai banyak harta, ya, lazimnya kita panggil hartawan ataupun jutawan. Itu, ya. Mempunyai banyak harta, yang banyak duit, ya, wang ringgit, macam-macam harta ada, ya, itu ma'aninya, ya. Ma'nawiyahnya kita panggil dia hartawan ataupun, ya, jutawan, ya. Begitu juga lawannya, ya. Kalau orang yang tak punya harta tadi, ya, tak ada harta, tak ada mata benda, ya, rumah pun tak ada, apa pun tak ada, kita panggil orang tu miskin, ya, ataupun papa, ya. Itu dia punya ma'nawiyah dia. Ya. Ingat, mudah aja nak faham ni, ya, insya-Allah. Ya. Kalau ada soalan sebelum kita pindah pada tajuk yang baru, ya, iaitu sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Habis dah ni, ya, sifat-sifat yang mustahil, ya, 20 sifat yang mustahil dah tamat dah, malam ni. Kalau ada soalan silakan. Ada soalan para jemaah? Ya. Silakan. Kalau tak ada, saya pindah terus ke ni, sifat-sifat yang harus, ya. Boleh faham kot, ya. Sekarang ni dah boleh nampak dah tu apa maksud sifat wujudiyah. Dan sifat-sifat ma'ani ni adalah sifat-sifat wujudiyah, sifat-sifat yang wajib ada, ya. Manakala sifat-sifat ma'nawiyah adalah sifatul hal, yang nak menggambarkan keadaan ma'ani tadi ni, ya. Hartawan nak menggambarkan keadaan orang yang banyak harta. Begitulah. Maknanya kaunuhu qadiran menggambarkan betapa kudratnya Allah Subhanahu wa taala, betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh nampak kan? Kaunuhu qadiran, keadaan maha berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nak menggambarkan sifat ma'aninya iaitu sifat kudrat, betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa. Itu, ya. Alhamdulillah, ya. Ada, kalau ada soalan dalam chat room ada ke? Waalaikumsalam pada semua yang bagi salam, dalam chat room ni. Tak ada soalan, kita pindah pada, Tak ada soalan. ya, tak ada, ya. Tak ada, kita pindah muka surat 68.
68 saya bacakan matan dulu ya. Matan apa yang disebut, yang dinukilkan oleh Al-Imam As-Sanusi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Ya, dalam ini matannya ya. Apa maksudnya? Dan ada pun sifat yang harus bagi Allah Azza wa Jalla, al-jaizu, sifat yang harus, ialah fa fi'lun kulli mumkinin. Ialah melakukan sesuatu yang mungkin atau tarkuhu, atau tidak melakukannya ya. Sifat yang harus bagi Allah Azza wa Jalla ialah melakukan sesuatu yang mungkin ya, atau tidak melakukannya. Apa maksud mungkin? Siapa boleh? Makhluk. Ma siwallah. Itu mungkinlah. Selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah perkara mungkin. Sama ada makhluk, sama ada perkara yang baru, perkara yang lama, termasuk juga ya penciptaan segala makhluk ya. Itu semuanya adalah perkara mungkin. Nak mendatangkan sakit, nak mendatangkan sihat ya, nak mendatangkan panas, nak mendatangkan sejuk ya, tinggi, rendah, besar, kecil ya, ada, tiada, hidup, mati, ini semua perkara mungkin ya. Jadi apa hukum dia? Di segi tauhidnya itu adalah harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak mengadakan alam ini, nak mengadakan ya, nak menghidupkan mana-mana makhluk, nak mematikan mana-mana makhluk, itu adalah perkara mungkin ya, harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau tidak melakukannya disebut yang di hujung ayat tu ya, di hujung matan itu, au tarkuhu ya. Ini terpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak buat ke tidak, nak mengadakan ataupun tidak mengadakan, nak menyakitkan ataupun tidak menyakitkan, nak menghidupkan atau tidak menghidupkan, nak mematikan ataupun tidak mematikan, nak memanjangkan, memendekkan, ya apa lagi, ya semuanya lah, nak menyejukkan, nak memanaskan, ini semua perkara mungkin. Ya. Jadi harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok syarah ya. Tengok syarah. Ini mustahak ya. Ini kita dah tamat 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil. Ini satu yang harus ya, yang akan membentuk jumlah 41 sifat ya, yang wajib kita faham dalam bab mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ya. 41 yang kita panggil qaidul iman ya, simpulan iman dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab Rasul belum masuk lagi ya. Jadi dalam bab mustahil ni ya, kita tengok syarah. Dalam bab harus bagi Allah Subhanahu, sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok syarah. Dalam pembahagian hukum akal terdapat 3 hukum. Hukum akal ini selalu juga saya ulang-ulang iaitu yang wajib, mustahil dan harus. Yang wajib diterima oleh hukum akal, yang mustahil diterima oleh hukum akal, dan yang harus pada hukum akal. Itu 3 cabang
ya, 3 cabang berkaitan dengan hukum akal, ya, yang wajib pada akal, mustahil pada akal dan harus pada akal. 2 bahagian yang awal iaitu wajib dan mustahil telah dibincangkan, sifat-sifat yang wajib dan mustahil, ya. Telah dibincangkan beserta dengan dalil-dalilnya, ya. Kita mula bincang bab tauhid ni di segi hukum akal, ya. Baru kita masuk hukum syarak, ya. Kemudian baru kita masuk bab sifat 20, ya, yang wajib dan mustahil, ya. Jadi yang wajib dan mustahil kita dah bincang, sama ada dalam bab hukum akal dan juga 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, ya. Berserta dengan dalil-dalil kita dah bincang. Dalam matan di atas, Al-Imam As-Sanusi melanjutkan perbincangan kepada bahagian yang ketiga, ya, iaitu sifat harus bagi Allah Azza wa Jalla. Dalam bab hukum akal, yang harus pada akal pun kita dah bincang dah, ya. Kita dah bincang tu yang harus pada akal. Secara ringkasnya, sifat harus bagi Allah Azza wa Jalla hanya satu. Satu saja sifat harus bagi Allah Ta'ala, iaitu melakukan perkara mungkin atau tidak melakukannya. Ini kita dah bincang tadi, kan? Saya dah sebutkan tadi. Melakukan perkara mungkin atau tidak melakukannya, iaitu mengekalkan keadaan asalnya dalam bentuk adam ataupun tiada, ya. Kita tak tahu lagi, Allah Ta'ala belum lagi menciptakan, mengadakan, ya. Macam saya belum ada cucu lagi, ya. Sebab apa? Sebab anak pun belum kahwin, ya. InsyaAllah mudah-mudahan ada jodoh nanti, ya. Ada jodoh, ya. Saya dapat menantu, anak saya berkahwin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan dengan cucu, kan? Jadi cucu ni apa hukum dia? Harus, ya. Bila kita baca dalam sifatnya harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi ni, hanya satu ni, haruslah. Hukumnya harus, ya. Harus ada cucu bila anak menantu kita berkahwin, ya. Anak menantu kita berkahwin, nak hukum nak dapat cucu ni apa hukum dia? Harus, bukan wajib, harus, ya. Sebab apa? Harus bagi Allah Ta'ala tadi mengadakan yang mungkin ataupun tidak melakukannya. Kalau jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperkenan, tidak tak mahu ataupun tidak mahu merezekikan kita dengan cucu, tak adalah cucu kita, ya. Maknanya anak menantu kita tu tak dapatlah. Ini kita tengok sendiri dalam kehidupan seharian kita. Sebab apa? Inilah kita faham ni, sifat harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja sekarang ni, kan, ya, yang dah pencen lah, ya. Yang masih kita belajar, belajar tinggi sampai ke universiti, ya. Sampai ke universiti, ada yang dapat diploma, ada yang dapat ijazah, ada yang dapat master, ada yang dapat PhD, ya. Jadi adakah dengan dapat diploma, dapat ijazah, dapat master, dapat PhD ni mewajibkan kita dapat kerja? Tak wajib. Hukum dia apa? Harus. Sebab apa? Berbetulan dengan sifat harus bagi Allah Subhanahu. Kat sini tauhidnya, ya. Kat sini tauhidnya. Jadi siapa-siapa, ya, kita anak ke, ya, anak menantu ke, ya, ataupun cucu ke yang belum dapat kerja, lulusan hebat dah, ada diploma, ada degree first class lagi, kan, degree first class lagi,
belum dapat kerja. Maknanya itulah tauhid yang kita nak sandarkan, yang kita nak pegang. Hanya harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita apa? Kita usaha saja. Ya. Dapat kerja, tak dapat kerja, hukumnya harus. Ya. Kita usahalah. Usaha bertawakal, berdoa, insya-Allah. Ya, ada rezeki insya-Allah. Allah Taala kurniakan kerja. Allah Taala kurniakan cucu. Allah Taala kurniakan pangkat, ya, naik pangkat, ya. Apa lagi? Ya, macam-macam lah, ya. Allah Taala kurniakan kita jiran yang baik, ya. Ini semua adalah perkara mungkin, ya. Harus sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala nak kurniakan kepada kita ataupun tidak mengurniakan kepada kita. Ini sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita faham kan, ya. Tetapi kadang-kadang kita terlupa. Bila kita terlupa tu yang kita rasa kecewa. Ya. Sebab kita tidak menyandarkan, mengiktikadkan, ya, iktikad kita, keyakinan kita, tauhid kita longgar, ya. Sebab kepahaman kita tak sampai, ya. Ataupun kita terlupa, ya. Kita dah belajar dah bab ni, ya. Kadang-kadang kita terlupa, ya, bahawa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Harus je Allah Taala nak bagi kepada kita, ya. Dia maknanya banyak perkara bersangkut di situ. Sifat harus, lupa betul. Selupa Datuk betul, ya. Kita ni yang nama pun manusia, ya. Memang kita pelupa, ya. Jadi bila kita mengaji bab tauhid ini, kita faham sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala, faham sifat iradah, qudrat Allah Subhanahu wa taala, ya, betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain sifat, ya, yang wajib dan yang mustahil, maka lebih lebih mudah, ya, kita faham dan redha, ya. Bila kita faham tu, insya-Allah, ya, dapat kita pujuk hati kita, ya. Dapat kita pujuk hati kita bahawa ini adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini keputusan ataupun apa, kesimpulan kita mengaji tauhid ni, ya. Memanglah mula-mula tu susah nak memujuk hati, ya. Orang lain naik pangkat, kita tak naik pangkat. Orang lain Allah Ta'ala berikan rezeki melimpah ruah, kita kurang, ya. Orang lain macam-macam, ya. Ya. Sebab kita, mata kita ni nampak yang zahir, ya. Sedangkan di sebalik itu pula Allah Ta'ala berikan kita di bahagian yang lain pula. Kita mungkin tak dapat rezeki yang banyak, tetapi Allah Ta'ala kurniakan kita kesihatan yang lebih pada orang lain. Ya, sebab benda ni tak nampak, kan, ya. Kita tak perasan kadang-kadang. Kita nampak yang material. Kita nampak yang zahir, yang tersurat, yang tersirat kita tak nampak. Ya. Allah Ta'ala berikan, ya, orang lain rezeki yang melimpah ruah. Kita nampak di situ, ya. Tetapi kita tak perasan Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita pula hubungan kita adik-beradik baik, ya, dengan jiran tetangga baik, aman hidup kita, tenteram jiwa kita, ya. Bila kita kenduri, ya, ramai ahli keluarga kita datang, ya. Kan, di hari raya, ya, anak menantu semua balik, ya, contoh, ya. Kadang-kadang itu perkara-perkara yang kadang-kadang kita tak perasan, itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lihat orang lain tu macam-macam Allah Taala beri kelebihan pada kita, pada mereka lah, ya.
Tetapi dengan takdir Allah SWT, rupa-rupanya Allah Ta'ala beri pula kelebihan pada kita, ya. Agama kita terjaga, solat kita terjaga, apa lagi? Aurat kita terjaga. Allah Ta'ala lindung kita daripada perkara-perkara maksiat. Allah Ta'ala lindung kita, ahli keluarga kita daripada perkara-perkara yang tak diingini, ya. Mara bahaya, macam-macam lah, ya. Macam-macam. Jadi sebab apa? Sebab kita nampak yang tersurat, kita tak nampak yang tersirat. Itu. Ya. Jadi bila kita mengaji tauhid ni, insya-Allah, kan? Baru kita nampak, insya-Allah, yang tersurat dan juga yang tersirat, ya. Ini yang kita mustahaknya kita mengaji bab tauhid ni. Kita sambung paragraf yang di bawah. Antara perkara mungkin ialah dosa dan pahala. Mengutus para rasul kepada umat manusia, melakukan sesuatu yang baik atau yang terlebih baik, memperlihatkan zat dirinya di akhirat dan sebagainya. Dan sebagainya. Memperlihatkan zat dirinya, zat diri, zat Allahu Subhanahu wa Ta'ala, itu di akhirat, dalam syurga, insya-Allah, mudah-mudahan, ya. Dapat kita bersama-sama, insya-Allah, ya. Ini nikmat yang paling besar sekali. Kesemua ini tidak wajib ke atas Allah Azza wa Jalla. Ini hanya perkara mungkin, ya. Tak wajib bagi Allah, hanya harus, ya. Tidak wajib bagi Allah Azza wa Jalla untuk melakukannya, dan tidak mustahil pula ke atas Allah untuk melakukannya. Bahkan melakukan atau tidak melakukan adalah sama sahaja bagi Allah Ta'ala. Buat ke tak buat, sama je bagi Allah Ta'ala. Ya? Harus, ya? Harus bagi Allah Subhanahu. Apa dalilnya? Dalil Al-Quran. Dalil yang menunjukkan harus bagi Allah Azza wa Jalla melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mungkin ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qasas, ya. Ayat 68. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtaru ma kana lahumul khiyaratu wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Apa maksudnya? Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dirancangkan berlakunya, dan dialah juga yang memilih satu-satu dari makhluknya untuk sesuatu tugas dan keutamaan dan kemuliaan. Tidaklah layak dan tidaklah berhak bagi sesiapa pun memilih selain daripada pilihan Allah. Maha suci Allah dan maha tinggilah keadaannya dari apa yang mereka sekutukan dengan. Tengok, dalil Quran menyebutkan, ya. Dialah juga, ya. Allah Ta'ala juga yang memilih satu-satu dari makhluknya untuk suatu tugas dan keutamaan dan kemuliaan. Tidaklah layak dan tidaklah berhak bagi sesiapa pun memilih selain daripada pilihan Allah. Ini terpulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang kita merancang lain, tapi Allah Ta'ala beri lain. Rupa-rupanya pilihan Allah itulah yang terbaiknya, ya. Sebab tu disebut sini, Subhanallah, maha suci Allah, ya. Wa Ta'ala, yang maha tinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan dengannya, ya. Ni Quran sebut dah, ya. Sebab itu dalam ayat yang lain, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah Ta'ala, mereka merancang, Allah Ta'ala juga merancang. Sesungguhnya perancangan Allah itulah yang terbaik, ya. Ini berlaku kepada saya nak bagi contoh lah sekalian, ya. Bagaimana bila Allah Ta'ala yang pilih ni, ini adalah pilihan yang terbaik, ya. Satu ketika dulu, ni anak saya sendirilah, anak saya yang bongsu. Anak saya yang bongsu ni dia
dia pandai main badminton, ya. Pandai main badminton, Johan Negeri Sembilan, single double dia pegang bawah umur 12 tahun dulu, ya. Umur 12 tahun dulu. Sehingga saya melihat kedudukan dia dalam Malaysia ni kira boleh saya katakan top 5 lah, ya. 5 terbaik dalam Malaysia dalam badminton bawah umur 12 tahun, ya. Ini pada tahun 2020, waktu tu dia darjah 6, ya. Bawah umur 12 tahun. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala pada masa PKP, masa latihan online, berlatih kena berlatih juga, ya. Dia tercedera, ya. Anak bongsu saya ni tercedera, tulang selangka dia ni, ya, yang depan ni, yang 4 ball joint ni, dua-duanya selaputnya koyak. Bila angkat tangan maka tulang tu terkeluar daripada sarung dia, ya. Dua-dua. Ya, Allah Ta'ala takdirkan cedera, ya. Jadi bila cedera, teruklah cedera dia tu, ya. Dan bawa jumpa doktor pakar di Putrajaya. Doktor pakar Putrajaya tak boleh buat, dia hantar ke yang lebih pakar di Hospital Sendang, ya. Di Hospital Sendang melalui pemeriksaan MRI, masuk dalam terowong tu, ya. Masuk dalam terowong tu, tengok kecederaan dia. Maka doktor pakar kata kena stop main badminton, ya, anak saya ni. Untuk sementara, sekurang-kurangnya untuk sementara dia kata. Sebab nak pulih tu dia makan tahun, ya. Ini perancangan Allah. Hebat dah main badminton, top 5 dalam Malaysia, ya. Sekali Allah Ta'ala datangkan kecederaan. Maka saya kata pada anak saya ni, ya, tak apalah, stop lah main badminton, ya. Jadi anak bongsu saya, dia pun ada keupayaan nak menghafaz Al-Quran ni, ada kebolehan, ya. Dia kata, adik pergi tahfiz lah, dia kata. Tak nak bah, dia kata. Nak masuk lumba lari pula, dia kata. Masuk lumba lari pula. Jadi anak-anak ni nak paksa pun susah juga, ya. Yang mustahak dia menjaga agama dia, okeylah saya kata, ya. Jadi setahun yang lepas, anak saya ni pun masuk pula lumba lari. Daripada badminton, tukar lumba lari, ya. Ini yang saya nak sebut tadi, pilihan Allah tu yang terbaik, ya. Kita merancang lain, Allah Ta'ala merancang yang lain. Dengan takdir Allah SWT di peringkat kebangsaan baru-baru ni, ya. Baru-baru ni, alhamdulillah anak saya ni jadi juara pula, ya. Jadi juara peringkat kebangsaan 400 meter, ya, bawah 15 tahun, ya. Ini yang apalah, bukan nak cerita bangga sangat tu, ya. Nak ceritanya betapa Allah Subhanahu Wa Taala itu, dalam ayat ni sebut ma wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Allah Ta'ala yang memilih, ya. Bila Allah Ta'ala pilih tu, kita tak ada hak lah. Kita kata sepatutnya macam ni, tak boleh, ya. Sebab Allah Ta'ala dah pilih begitu, ya. Jadi ini satu contoh lah, ya, yang boleh saya kongsikan. Ini dalil Al-Quran tadi. Yang kedua, dalil akal. Jika Allah Azza wa Jalla, dah pukul berapa, ya? Dah pukul 9, 1 minit. Lepas ni ada kuliah lain ke? Ada Ustaz, ada. Pukul 9 suku. 9 suku, ya? Ya, ya. Panjang lagi ni, ya. Jadi kalau tak ada soalan, ya, hadirin sekalian, kalau ada satu soalan, kalau ada, sebelum saya tangguhkan dalil akal ni, kita tangguh dalam kuliah akan datang lah, ya. Tak panjang juga ni perbahasan ni, muka surat 70, 71, 72, 73, 74, ya. Sebelum kita masuk dalam tajuk yang berikutnya lah, ya. Sampai muka surat 78, ya, 78, ya. Ada lagi ni, bab tauhid ni ada lagi. Sampai muka surat sebelum kita masuk bab beriman kepada Rasul, ya, Nabi dan Rasul. Panjang juga lagi.
Tak apa. Sebab dalil akal ni insya-Allah kita sambung dalam kuliah akan datang. Ada soalan ya? Datuk nak tanya sikit. Ya, ya. Contoh je kalau Tuhan dah pilih kita begitu, Ya. jadi macam kita tak redha, Ustaz. Kita tak redha, jadi itu adakah berdosa besar ataupun dosa kecil? Oh, InsyaAllah. dosa besar, dosa kecil itu tak dapat saya nak jawab. Ya. Jadi kita tak redha tu memang berdosa lah. Sebab itu Allah Ta'ala dah takdirkan kepada kita. Cuma ialah saya nak cerita pengalaman saya sendirilah. Ya. Okay. Satu ketika dulu saya pernah tertinggal naik pangkat ni beberapa kali, bukan sekali, beberapa kali. Ya. Kita memang mengaji tauhid, kita tahu itu adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi saya pula dengan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan keluarga saya dulu. Mula-mula saya tak dapat masuk universiti. Saya dulu ni, tak dapat masuk selepas saya SPM tahun 1985 SPM saya tak dapat masuk universiti sebab keluarga saya memang susah. Sampai waktu tu arwah bapa saya ni nak jual tanah. Saya kata pada arwah bapa saya, tak payahlah, biarlah saya kerja. Maka saya pun bekerja selama setahun, jadi guru sementara. Waktu saya tak dapat pergi universiti, saya dapat 2 tawaran. Saya dapat tawaran masuk ke UIA dan dapat juga tawaran untuk melanjutkan pelajaran ke Maghribi ataupun Morocco daripada Polis Islam dulu. Jadi kawan-kawan yang nak masuk UIA dan nak pergi Morocco ni, ada yang kawan-kawan nak masuk UKM ni datang ke rumah. Datang ke rumah. Dia orang tahu saya tak dapat masuk. Sebab bukan tak dapat masuk, sebab tak ada duit. Jadi datanglah kawan-kawan ni. Cuba boleh bayangkanlah. Waktu tu menangis saya. Sebab tak dapat masuk universiti akibat, bukanlah akibat, maknanya disebabkan kesusahan, orang miskin. Tetapi itu bila Allah Ta'ala, bila saya tengok balik, kemudian dalam bekerja saya tertinggal beberapa kali naik pangkat. Ini semua ketentuan Allah SWT. Sebab bila kita mengaji tauhid, akhirnya kita memulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanglah kita satu ketika ambil masa juga tu nak memujuk hati ni, sebab bukan sekali, beberapa kali tertinggal naik pangkat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan kemudiannya, di pertengahan dan di penghujung karier saya sebagai di dalam kehakiman syariah ini, laju pula saya naik pangkat. Ini saya share ni tentang saya tadi tu, bagaimana betapa kayanya Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa, sebaik-baik perancang. Dialah yang merancang yang terbaik pada kita. Mungkin kalau saya awal masuk universiti tu, tak tahulah apa jadi kan. Ataupun saya cepat sangat naik pangkat, mungkin Allah Ta'ala ujilah lagi macam-macam kan. Jadi ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila kita faham dalam bab tauhid inilah cara kita memujuk hati kita. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita redha, akhirnya bila saya tu kadang-kadang saya bercakap dengan isteri saya, tak sangka pula jadi ketua hakim syar'i. Tak sangka pula naik pula lagi jadi hakim rayuan syariah, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Memang tak pernah, dulu tak pernah jangka lah, tak pernah jangka. Tapi itulah hadirin sekalian, bagaimana tauhid mengajar kita untuk redha, dan kita yakinlah Allah Ta'ala ada di sebalik itu, di sebalik ujian yang Allah datangkan pada kita, di sebalik itu nanti ada hikmah yang tersembunyi, hikmah yang terbaik untuk kita. Jadi bila kita ingat balik, Masya Allah, tu yang kita kena sujud syukur tu.
Masya-Allah. Wah, Masya Allah kata. Kena reda Ustaz. Nah, betul lah. Reda dan pujuk diri. Alhamdulillah. Yalah. Syukurlah. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak pun tak ada ni, tak ada kata menyusahkan kita lah, tak ada. Alhamdulillah. Ya. Anak-anak pun Alhamdulillah, dalam pelajaran pun Alhamdulillah, dalam kerjaya masing-masing pun Alhamdulillah. Syukurlah, syukur Alhamdulillah. Itu juga jawapan yang saya boleh kongsikan. Saya nak cerita orang lain, saya tak tahu, sebab itu saya kongsikan sedikit lah. Mungkin boleh bagi motivasi kan. Dan ini kepada hadirin hadirat sekalian, yang lain lah, wallahu a'lam. Dah lewat ya. InsyaAllah. Okay. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Kakak. Ustaz, saya nak tanya ni, bolehkah kita mengubah sesuatu takdir yang Allah aturkan pada diri kita ni Ustaz? Terima kasih. Subhanallah. Mengubah takdir itu bukan kuasa kita. Kita tak mampu mengubah takdir. Itu jawapan saya. Tak mampu kita. Yang kita mampu ialah berusaha dan berdoa. Berusaha, berdoa dan bertawakal. Itulah, jangan lupa lah. InsyaAllah. Ya. Dan Allah Ta'ala janji pula kan. Ya. Inna Allah la yukhliful mi'an. Allah Ta'ala tidak pernah melupakan janji. Ya. Tidak pernah lupa janji. Orang yang minta dia bagi. Cuma cepat lambat aja. Tu yakinlah. Ya. Cepat dan lambat. Dan kata ulama, tak dapat di dunia, dapat di sana nanti. InsyaAllah. Ya. Itulah yang saya boleh jawab. Wallahu alam. Saya kira saya berhenti sini dulu kot ya. Dah 9. Ya, dah nak pukul 9.10 dah sekarang ni. Ya, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan kekurangan daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah semula kepada pengacara majlis. Jazakallahu khairan kasiran jaza. Terima kasih kepada Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin atas syarahan yang diberikan pada malam ini. Diharapkan kepuasan dan huraian yang telah disampaikan oleh Yang Amat Arif sedikit sebanyak dapat memberi pengetahuan bagi kita semua untuk memahami ilmu tauhid ini dengan izin Allah Ta'ala. Hanya kepada Allah kita bermohon dan berserah agar dikurniakan taufik dan hidayah dalam membimbing dan memahami kita ke jalan yang diredainya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita belajar mengenai dengan sifat harus bagi Allah. Sifat harus bagi Allah hanya satu, iaitu melakukan perkara mungkin atau tidak melakukannya. Jadi semoga kita faham dan reda akan perancangan Allah, kerana perancangan Allah lah yang terbaik. Okey. Muslimin dan muslimat, selepas ini pada jam 9 suku malam akan diadakan kuliah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadil Major Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz yang berjudul Nasihat Buat Hati. Muslimin dan muslimat dijemput terus ke kuliah Gema Nur Iman. Semoga ada keberkatan yang luas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, saya mempersilakan Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin untuk membaca doa, tasbih kafarah dan surah Al-As. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya